Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah izin dan kurnianya jua kita dapat berjumpa dalam taklimat yang amat penting, iaitu taklimat berkaitan dengan perjumpaan pengarah sama-sama pengetua Suku Kedah untuk sesi persekolahan 2023-2024. Baik tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, berapa lama Puan Zaitun masa dibutuhkan? 45 minit. Alhamdulillah, saya akan cuba bantu dia lah. Sebab tengok dah mula dari pukul 8.30, bubuk-bubuk macam ni nak buat penumpuan, rasa dah 4 jam 5 jam ni rasa macam kan apa tak berapa yalah, nak mengaji, nak tumpu ni banyak dibentangkan. So macam mana penerimaan kita lah. So apapun, kita sebagai tugas sebagai pendidik, apatah lagi kita sebagai ketua-ketua jabatan, satu yang amat penting lah untuk kita beri perhatian tumpuan, untuk kita operasikan sekolah supaya kita dapat menangani, mengatasi dan memastikan lah supaya sesi sekolah yang akan dibuka nanti berjalan lancar dan tiada sebarang isu-isu yang timbul di negeri Kedah khususnya. Jaga nama baik jabatan kita. Ini juga satu, kita tiada isu lah apa-apa pun lah. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, takut terlajak. Baik, sektor pembangunan murid, Jabatan Pendidikan Kedah sektor sentiasa berusaha lah untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab selaras dengan aspirasi falsafah pendidikan negara, iaitu untuk mencapai matlamat pendidikan negara, iaitu sektor pembangunan murid menggariskan beberapa objektif sebagai panduan terancang bagi memastikan hasrat ini tercapai. Sektor pembangunan murid khususnya melengkapi, menyokong, membantu murid untuk memastikan mereka belajar dalam keadaan yang selesa, yang boleh menerima pembelajaran pengajaran oleh guru dalam kelas. Baik, dalam taklimat saya ni saya dah edarkan QR code lah untuk tuan-tuan dan perempuan, rujuk lah. Mendengar saja pun tak apa, bahan semua dah ada. Kalau ikut bahan ni banyak, 100 muka surat lebih, tapi saya akan cuba ringkaskan lah untuk yang ambil yang mana yang terpenting sahajalah, no? Tuan-tuan dan puan, untuk operasi nanti tuan-tuan boleh rujuk lah daripada QR code tu, download tu, dan bolehlah panduan-panduan semua ada. Itu berkaitan dengan pengusaha-pengusaha yang berkaitan dengan sektor pembangunan murid. Baik, di sektor ke slide pertama, okey, inilah di sektor pembangunan murid dah ada semua lah, tak payah nanti semua dah ada bahan hari, cuma saya ambil yang penting-pentingnya. Baik, okey, alat tuju dia iaitu kita nak memastikan lah, pertama sekali kita nak pastikan itulah kadar salaku sasiah di Kedah ni kita turunkanlah, ada 2% tahu lah, inilah teori dia. Kemudian kita nak meningkatkan peratus kadar murid di sekolah menengah walaupun sukar tak dicapai, tapi kita jadikan dia sebagai satu fokus alat tuju lah, untuk memastikan supaya kadar murid sangat berkait rapat dengan pencapaian akademik dan prestasi untuk pelajar-pelajar kita datang ke sekolah, dan itulah kita nak capai grade kuartal negeri yang 4.93. Itulah kita nak pastikan kehadiran ini sangat penting lah, untuk pastikan murid mendapat pendidikan ilmu atau subjek-subjek yang di kelas. Baik, seterusnya adalah kita juga nak meningkatkan ini satu yang kita buat di sektor pembangunan murid yang selaras juga dengan hasrat BPSS UNIHAM, iaitu kita nak meningkatkan enrollment murid tinggal di asrama. Nanti ada sikit detail itulah. Okey, untuk tuan-tuan dan puan, sekarang ni pengisian kita yang ni lah 84.7%. Untuk saya terangkan sikit di sini, sebenarnya tahniahlah kepada semua tuan-tuan dan puan sekolah-sekolah yang ada asrama, khususnya SMK harian. Kalau ikut pencapaian di peringkat kebangsaan, pengisian asrama di sekolah harian cuma 51.7% sahaja.
Tetapi kita di negeri Kedah, kita dah capai sebenarnya 81.7%. Tanyalah semua. Kerana kita melebihi sasaran yang ditetapkan oleh bahagian DPSS. 82.7% pengisian kita. Walau bagaimanapun, kita juga di Mengenal Murid, kita nak pastikan memaksimumkan kita punya kapasiti murid yang tinggal di asrama. Nanti ada strategi yang kita akan buat. Baik, seterusnya ialah tujuan sektor Mengenal Murid juga ialah untuk nak memastikan peningkatan peratus GPS PAJS skill bagi semua sekolah di Kedah. Itu ada TUI 73%. Yang ni TUI 2021 sistem tak boleh kita nak akses lagi, dan tarikh tutup pun 10 bulan Mac. So kita dekat TUI 21 lah, dan kita tingkatkan kepada 76.9% dari segi nanti ada persoalan pasal tak boleh suatu patuh. Kita ada isu itulah, sekolah-sekolah yang juga yang di luar sistem kita, yang ada juga PJSK yang tengok macam sekolah-sekolah agama negeri, sekolah swasta. Baik, seterusnya adalah memastikan peningkatan ni pengumuman. Kita ni kita tahun MSM tahun 2002 yang lepas lah, yang 2022 tu kita capai 6 pingat emas. Kita kedudukan dalam MSSM olahraga, kita kedudukan yang kelima. Hebat tu, kita capai 6 pingat emas di peringkat MSSM. Baik, okey. Seterusnya saya akan terus pergi kepada unit hal ehwal murid. Ni KPP dah. Ketua belum ada. Tuan Haji Abdul Mansur. Ada 15 orang pegawai di Blok Arah di unit HEM. Okey, yang pertama kita tengok tentang sasiah murid lah. Okay. Bahan semua dah ada. Tuan-tuan tak perlu dengar, tengok saja. Okey. Yang ni untuk nak peratus ini adalah SSDM. Nak pastikan supaya sekolah-sekolah di Kedah khususnya menengah pastikan menggunakan 100% SSDM, sistem selaku disiplin murid. Yang kedua, kita nak pastikan di sasiah ni ialah penurunan murid bermasalah disiplin lah. Yang ni kemudian dari segi ini sasiah lah. Juga situ kelab pencegah jenayah nak tingkatkan pada 100%. Ini yang berkaitan dengan sasiah dan inilah sasiah disiplin murid lah. Situ SSDM, minta semua sekolah pastikan menggunakan sepenuhnya sistem SSDM. Baiklah, itu untuk yang unit sasiah sikit ada. Okey, seterusnya adalah kaunseling dan kerjaya murid. Baik, tuan-tuan dan puan sekolah menengah, saya yakin, saya percaya setiap sekolah ada guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa. Yang ni pastikanlah untuk buka sekolah 2023-2024 ni kita nak pastikan supaya murid minat, seronok datang ke sekolah. JBK sangat berperan penting lah untuk pastikan mengalu-alukan dan kedatangan murid, dan pastikan bahawa murid ni tertarik untuk datang ke sekolah. Okey, tentang ada program kaunseling berfokus, ada psikometrik, ada minda sihat, ada PRS. Baik, cuma saya sentuh sini tentang minda sihat. Dilaporkan di BPSS setiap 4 hari ada cubaan bunuh diri di kalangan murid kita di sekolah. Setiap 4 hari ada kes. Ini dilaporkan oleh BPSS lah. So dalam hal ini, tuan-tuan dan puan, saya mintalah bersama tuan-tuan dan puan sebagai pengetua pentadbir sekolah untuk pastikanlah saringan minda sihat ini dilaksanakan di peringkat sekolah. Berlaku satu kes, saya semua tahu, keluar berita pelajar terjun bangunan dan meninggal dunia. Murid tersebut tidak pernah dilakukan saringan minda sihat, tak ada rujukan. Kementerian tanya, tak ada. So diperingatkanlah tuan-tuan,
ingatkan guru bimbingan dan kaunseling, tolong pastikan supaya paling kurang dibuat saringan minda sihat. Pentinglah kalau ada kes yang terjadi, adalah evidence untuk kita rujuk. Baik, tentang program kaunseling, ada juga psikometrik laksanakan. Itulah tugas-tugas guru bimbingan dan kaunseling. Baik, seterusnya kepada unit bantuan pendidikan. Okey, satu lagi, yang ini saya ucapkan tahniah lah kepada tuan-tuan dan puan. Kita di sektor pengguna murid, kita memastikan supaya bantuan-bantuan di peringkat kementerian untuk kita agihkan kepada pelajar-pelajar dan waris sana disegerakan, dipermudahkan dan disegerakan. Dalam hal ini, bantuan awal persekolahan semua diberi, tak kira pendapatan. Baik, saya suka nak ucapkan tahniah lah kepada sekolah-sekolah yang sedang ni, yang kalau mendengar ni, Sekolah Sultan Abdul Halim Kubang Pasu, SMK Padang Terak, daerah Padang Terak. Dua sekolah ni, mendengar ni, begitu lajulah, cepatlah menyelesaikan PAP. Kita kesan 12 bulan masuk dan dalam sistem dan akaun sekolah 13 bulan bayar. Begitu cepat, begitu pantas. Baik, untuk PAP juga, untuk buka sekolah ni, tak terlibat, saya murid tahun 1. Cuma di sekolah menengah kita ada murid-murid yang tercicir. Tolong buat pastikan supaya hantar permohonan kepada PPD untuk panjang jabatan, untuk kita pastikan supaya murid ini akan dapat juga PAP yang 150 tu. Inilah peruntukan tambahan yang kita akan pun sebelum 2 bulan 5 2023. Sekolah buka 19 hari bulan Mac. Okey, satu lagi untuk PAP. Dalam hal ini kita sukalah saya nak mengucapkan tahniah tuan-tuan kerana kita semua selesai, dan kita juga nak mengucapkan terima kasih kepada pihak PDRM kerana telah membantu semua sekolah untuk kawalan keselamatan, pengeluaran wang secara tunai di bank-bank untuk pastikan agian dibuat secara tunai di sekolah. Untuk mengelakkan isu mulai sesi sekolah ni, kalau nak buka akaun, bukalah sekarang. Bukalah, jangan sampai tarikh dekat PAP baru nak buka. Itu jadi isu. Nak buka sekolah, buka sekarang akaun sama ada di mana-mana bank. Untuk mengelakkan tuan-tuan dan puan mengeluarkan tunai dengan kadar yang banyak. Baik, seterusnya, okey, yang terlibat juga ialah ini satu isu lagi ialah tentang kumpulan wang amanah pelajar miskin 2023 ni, yang ada garis pendapatan yang data diambil daripada APDM lah, 300 Mac. Jadi wang ni untuk tahun 1 hingga tingkatan 1. Tahun 1 ada. Okey, ada garis kemiskinan di situ. Baik, saya ingat itulah, nanti ada slide. Biar teruskan. Yang ni BKP. Dalam audit, dalam baru ni mesyuarat di jabatan timbul ketua audit dalam ada bercakap tentang pemberian beasiswa kerja persekutuan ni, dia tak ikut garis pendapatan. Saya jelaskan, sesungguhnya kita pemberian beasiswa kerja persekutuan ni ada kriteria tentu untuk ditawarkan kepada pelajar berdasarkan kecemaran akademik dan juga garis pendapatan. So kita ambil data ni daripada APDM sahaja, kita isu. Kalau ada yang mungkin kalau berlaku salah laku macam murid tu yang ada aduan yang tak layak dapat, mungkin kerana APDM tu dia di situ dia jujur dan integriti semasa pengisian APDM. So dalam hal ni APDM pun kita minta lah supaya pihak sekolah bersama dengan waris pastikan APDM ni diisi dengan penuh integriti, sebab dia pemilihan bantuan daripada kementerian kita rujuk kepada APDM. Baik, seterusnya ini beasiswa sukan pun ada tawarkan. Cuma ada isu di mana sekolah-sekolah tu ada pelajar murid sekolah tu mewakili negeri tapi tak dapat beasiswa sukan.
Yang ni keprihatinan tuan-tuan dan puan untuk pastikan melalui fikir hukum, untuk pastikan supaya jangan terlepas. Benar ni ada peruntukan. So tolong, nanti ada aduan. Tapi dah musim terlepas, susah lah. Dia dah tarikh dah. Okey, seterusnya. Inilah ada sukan-sukan yang layak untuk dipertimbangkan. Sukan sekurang-kurangnya wakil negeri layak dapat sukan. Baik, next ada lagi. Ini takaful insurans. Baik. Dalam hal ini sekiranya berlaku kemalangan-kemalangan yang melibatkan pelajar-pelajar kita, mereka layak mendapat juta insurans. Untuk murid warga negara, Kementerian Pendidikan tanggung. Mana murid-murid yang bukan warga negara, mereka perlu menjelaskan premium lah takaful ni untuk murid bukan warga negara. Kalau bayar layak. Tapi kalau murid warga negara, semua layak, semua di cover. Ini contoh-contoh yang manfaat yang dituntut. Okey, ada dalam file semua ada. Tuan rujuk. Okay, next. Inilah apa perlindungan apa tu pada tu ada nanti. Okey. Yang ni takaful, okey. Ada semua itu lah, tuan-tuan boleh rujuk lah. Ada bahan nanti boleh rujuk tengok, tak apa. Okay, next. Ayat ni tentang penerapan sekolah. Yang ni sekolah isi Kediri lah, untuk pastikan supaya tentang prasarana sekolah lah, isi sekolah isi ni lah. Dan dalam dapatan isi tu ada sekolah-sekolah yang skor dia kurang daripada 79%, ada isu untuk penyelenggaraan dan sebagainya. Ini yang sistem ini diisi oleh sekolah-sekolah kita lah. Baik, okey. Yang di bawah 3K juga adalah next time ada isu-isu yang misalnya yang bila pejabat kesihatan daerah, kita ada hubungan yang baik dengan Jabatan Kesihatan Negeri dan premis kita, murid kita perlu mendapat rawatan ataupun pencegahan, tak kira lah apa pun lah, gigi ke macam-macam lah, dari segi prasarana yang mereka patut dapat di sekolah. Tuan-tuan dan puan, tolong pastikanlah bilik-bilik khas yang ditempatkan untuk program-program kesihatan tu, untuk murid kita tu yang ada kemudahan lah. Okey, satu lagi ialah ini saya nak beritahu tentang penubuhan klinik pergigian sekolah, pemasyarakatan klinik pergigian sekolah. Kita dipilih oleh Kementerian Kesihatan 3 buah sekolah, SMK Sultan Abdul Halim Kompasu, SK Ahmad Tajuddin Kompasu, SMK Merbuk Kuala Mudayan, akan ditubuhkan klinik pergigian sekolah. Maksudnya orang luar boleh masuk ke sekolah untuk menerima rawatan pergigian. 3 sekolah dia. Maksudnya akan berlaku free. Dia tetap orang luar boleh masuk ke sekolah, 3 sekolah ni untuk mendapat rawatan. Okey, ini percubaan. Okay. Seterusnya, ni APDM MOES. Yang ni isu lah. Untuk sektor pengguna murid, pengisian dia, pegawai itu bersyurat lagi di Ipoh. Nah, tak, untuk murid tak laksana lagi. Mungkin akan digabungkan Ministry of Education Integrated System, akan disatukan semua satu sistem saja. Setakat ni guna APDM dulu, nanti akan diintegrated dalam satu sistem saja. Ini isu lah. Kalau cakap ni panas sikit lah, sebab ya, dah pusing tu lama, kita tak tidur malam lah, ingat saya tak berisi. Okey, cuma minta kerjasama tuan-tuan puan, pastikan APDM ni dikemas kini, guru dan juga waris bekerjasama lah. Okey, PPDA ni, PPDA tu sikit. PPDA ni ialah ni pencegahan dadah. Yang ni data daripada, ni saya pamerkan, ada data semua saringan yang dibuat oleh AEDK lah, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Saringan yang dibuat di sekolah-sekolah itulah. Positif saringan 14 murid, 3 orang positif kanabis. Okey, ada kes berlaku di negeri Kedah, murid kita. Baik, dalam hal ini
Bila berlaku sama kes dadah atau kes jenayah, cuma kita minta turun lah bagi pengetua sekolah. Kadang-kadang murid tak hadir sekolah terlalu lama, 30 hari, 40 hari. Adakah dia buat tindakan-tindakan, misalnya buang sekolah dan ikut peraturan, ikut SOP, amarah-amarah dibuat. Itu penting lah. Bila tangkap ni rujuk ke sekolah, dah tak ada 60 hari, tapi tak pernah ada tindakan yang diambil oleh pihak sekolah. So ini peranan tuan-tuan dan puan untuk pastikan supaya kita buat tindakan dan ikut SOP. Kalau nak buang ikut SOP. Murid-murid pelajar yang tak hadir ke sekolah. Baik, contohnya ialah asrama sikit. Asrama saya cakap tadi. Okey, untuk asrama ni kita nak meningkatkan aroma asrama. Saya mendapat nak pastikanlah supaya peruntukan ada, kewangan ada, tapi kita tak memaksimumkan, tak mengoptimumkan penghuni asrama berdasarkan kelayakan peruntukan yang diperuntukkan. Tak belajar akan jadi wang lebihan yang banyak di sekolah-sekolah. Peruntukan ada. Baik, untuk tu terus kalau ni yang data tadi, next tengok pengisian ya. Okey, yang sebelum tu pengisian kita di peringkat pengisian asrama kita. Ini Kedah. Ni kalau optimum maksimum 10,763. Tapi bilangan murid yang tinggal di asrama cuma 8,790 orang saja. Kita masih ada lagi, boleh kita meningkatkan lepas itu. Baik, ada isu, saya tahu ada isu, ada berbagai isu sebab para murid tak mahu tinggal di asrama, macam-macam kita kena pasti. Dan di sektor mengenai murid, apa yang kita akan buat ialah kita akan menjadikan asrama itu sebagai pusat-pusat kecemarangan sukan-sukan tertentu. Macam kita buat di Hosba, sukan rugby, kita akan buat di Menengah Alam Jangguih, kita buat sukan sepak takraw, dan kita ambil murid-murid pelajar daripada daerah-daerah lain. Sebab asrama pun kosong, peruntukan pun ada, persetujuan waris, kita bina kecemarangan sukan tu, kita akan buat bangunan. Yang salah tujuan lah yang kita nak meningkatkan, memaksimumkan kapasiti murid tinggal di asrama. Kita juga secara tak langsung kita bantu pengusaha-pengusaha asrama. Masa isi barang tender 200, masuk 120, dia pun rasa macam dia bayar bon pelaksanaan tu atas nilai 200, dia pergi tengok sekolah 120, 80 kosong yang tak ni. So ini perlu kerja semua lah, tuan-tuan PPD, tuan ketua, sesuatu dilakukan untuk pastikan kita memaksimalkan, mengoptimumkan perbelanjaan kerajaan. Ada murid-murid yang miskin sana yang perlu kita beri bantuan dari segi penginapan untuk mencemerlangkan akademik. Kalau boleh tengok contoh sikit lah, kita ambil kota start cukup dulu. Kota start yang contoh. Contoh kota start, bukan kata tak benda lain, bukan kata nak kena kota start dah. Tunjuk ya. Contoh yang nampak ketara sekedar. Saya sebut nama sekolah. Senang semua. 153. Tapi 230, berapa kosong itu? Adakah murid tak mahu tinggal di asrama? Situ banyak lagi ditawarkan. Yang penting adalah kita nak pastikan mengoptimumkan. Bukan saya nak mentingkatkan asma dah. Ini sebagai contoh. Kita share semua ada lagi. Banyak lagi. Sekarang tengok modal khas Baling. Tengok modal khas Baling. Baling tengok. 367 450. Besar lah. Perbelanjaan ada situ penuh. Tapi tak dioptimumkan. Ini satu, bukan pembaziran, tapi satu yang banyak lagi murid-murid kita, pelajar kita yang susah, yang tempat belajar tak ada, tempat tidur pun tak ada, kan? So boleh kita bantu. Daripada daerah lain pun kita terima. Saya ingat saya nak buat macam tu lah, untuk nak meningkatkan, memaksimalkan kapasiti murid tinggal di asrama sebab peruntukan ada. Baik, itu buat contoh lah. Minta maaf banyak sekolah. Sebut nama sekolah tadi yang mungkin kita perlu tidak buat sesuatu lah. Jujur bercakap, buat sesuatu lah, kita jujur lah. Dalam kita sebagai pejabat awam, ketua jabatan, kita bekerja ni, kita perlu jujur dan kita bekerja lah. Saya tengok, bukanlah punya perkara lain, dia pun kelebihan, tapi dia mampu. Balik dari Johor 3 pagi sampai rumah, pukul 9, 8, 9 pagi dah mula bersurat. Kita
kita rasa macam kita menjadi, bukanlah kata nak cek dia tak, jadi pemangking semangat lah. Kita kadang-kadang kerja yang berat, kerja yang teruk, dia menjana tenaga pada kita balik lah. Nampak macam mana kita memilih untuk bekerja. Kuala Muda, boleh tunjuk Kuala Muda? Kuala Muda, okey tengok. Ni tuan ni, Khair Johari 201-280 79-0 ada rumah. Tak adakah murid-murid kita yang susah yang boleh kita bawa tinggal di asrama? Memang ada isu tak minat tinggal asrama faktor-faktor tertentu. Tahu? Just to share, bukan nak menyentuh perasaan ataupun nak menidakkan upaya tuan-tuan bekerja. Bukan macam tu niat saja. Bukan macam tu. Ini untuk kebaikan bersama, untuk keseluruhan di Kedah, murid kita yang miskin, yang berpendidikan, yang potensi, untuk kita bawa mereka mendapat kemudahan-kemudahan yang mereka boleh membantu mereka meningkatkan pencapaian akademik mereka, bantu mereka. Baik, itu contoh. Slide semua dah. Baik, seterusnya Langkawi. Langkawi, Pulau Tubak apa, SMK Langkawi 110-290 kurang. Kedawang 40. Sebelah Bergajok 20, 64. Itu SK, itu SK. Baik, okeylah. Next lah, kita jumpa Pak. Mama ada Pak ada hati ni. Memang ada isu. Memang ada isu kenapa asrama tu tak diminati, ada isu. Cuma sekarang ni kita bekerjasama untuk pastikan supaya macam mana kita nak buat supaya kita nak memaksimalkan, mengoptimalkan. Memang kita capai lebih dah, lebih daripada yang di peringkat kebangsaan, tapi kita nak lebih lagi lah. Maksud kita nak memastikan supaya murid kita tu dapat kemudahan dan tidak berlakunya pembelajaran dalam, kita bantulah pelajar sana yang miskin sana, yang perlukan penginapan dan sebagainya. Baik, okey. Tak apa, teruskan, tak apa. Okey, tak apa ni bang. Tapi ke lain pula, saya ada pula yang contohi program keselamatan makanan asrama. Saya ingat sekolah-sekolah yang ada asrama mendengar kehadiran peguam-peguam daerah untuk bantu kita lah memastikan supaya penyediaan makanan tu bersih, selamat untuk dimakan oleh penghuni-penghuni asrama. Baik, okey. Ani, nak cakap ni tentang ni sikit. Tentang wang lebihan ni. Sekolah-sekolah yang ada asrama mendapat surat terus daripada bahagian kewangan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk boleh belanja wang lebihan asrama. Dulu permohonan kat kita jabatan tuan, sekarang ni dibagi kewangan direct pada sekolah untuk menggunakan berbelanja. Cuma saya nak minta sini ada kriteria tu, ada semua, ada dan slide semua ada, kita boleh baca semua. Cuma saya secara generalisasikan ialah pastikanlah SOP arahan-arahan pembelajaran dipatuhi dan tuan-tuan dan perempuan untuk berbelanja itu. Pastikan ada BQ, harga anggaran, ada notis, ada jurukuasa buka, ada jurukuasa teknikal, ada jurukuasa putus yang didokumentasikan ada petis sebuah agam kena ada semua tu. Itu SOP. Kalau ada aduan dalam bidang perolehan ni, sebab yang dapat tender satu orang, yang masuk tu ramai, jadi akan ada aduan. So minta tolong pastikanlah arahan-arahan pembendaharaan SOP dalam sebuah harga dipatuhi lah. Patuhi. Dia main cek tengok, buka dokumen ada tak? Tak ada. Oh, itu susah. Itu membandingkan kepala. Itu yang nak berserak awal pun tak boleh berserak awal kalau ada tim macam tu. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan hak belanja dah tu tak habis dah, nak belanja lagi, tuan-tuan dan puan sekolah dah sama boleh hantar terus surat kepada bahagian kewangan untuk minta kelulusan. Cuma sainan kepada kita jabatan untuk rujukan. Kelulusan akan diberikan oleh bahagian kewangan untuk belanja lebihan ni. Sehingga jelas dulu. Kena kelulusan permohonan
daripada bahagian kewangan Kementerian Pendidikan Malaysia. Hantar surat pada setiausaha bahagian dia akan dapat kelulusan. So tuan-tuan pulanglah, tuan belajar. Cuma pastikan SOP arahan pendaraan itu dipatuhi sahaja. Okey. Okey, next apa lagi dah? Ini tak apa. Okey, asrama buku teks. Cuma saya nak umumkan satu lah. Buku teks ni akan diadakan audit tahun ni, iaitu akan diaudit lah. Tak tahu sekolah mana. Cuma tuan-tuan dan puan, rujuklah manual pengurusan buku teks untuk pastikan supaya tuan-tuan ni bila diaudit akan memenuhi kriteria audit buku teks. Akan diaudit lah tahun ni. Sekolah tak pasti sekolah mana lah. Okey. Apa ni? Buku teks semua ada bahan, semua ada. Katakan. Pergi kepada sektor unit bangunan bakat murid. Okey. Banyak tuan. Cakap pun saya penat. Allah Tuhan. Baik, okey. Untuk bangunan bakat murid, ada KPP dia, Encik Wan Azman. Inilah satu murid tusukan yang mana yang sukan untuk semua, sukan untuk kecemerlangan, ada situ, no? Situ dah. Next, ni kita tempat keempat lah. Nak laporkan juga lah, kita di Kedah ni kita tempat keempat keseluruhan 24 jenis sukan, kita tempat keempat. Ada nombor. So Selangor 1, Johor 2, kita hebat Kedah tu, 4. Ini untuk keseluruhan 24 jenis sukan MSSM. Kita tempat keempat. Ada kita Johan, kita nak Johan. Macam olahraga ni tempat kelima, dikira merit tu. Dan keseluruhannya sukan kita Kedah tempat yang keempat. Kita ni pencapaian kurikulum sukan Kedah ni amat hebat lah. Kita pun bila bertanding pun kita tak lekeh lah. Kita hebat. Itu pencapaian kita dalam bidang sukan dan kurikulum. Baik. Ya, kalau nak tengok untuk briefing tuan-tuan dan puan, buat sukan tapi tak ada pelaporan. Untuk sukan 24 jenis sukan tu, squash. Kita ranking nombor 1 Malaysia. Nombor 1. Ini kita suka mana? Asma. Squash. Semua dulu. Saya kata semua kan suka. Okey, bola sepak, bola jaring, rugby. Kita nombor 2 dalam Malaysia. Tempat kedua. Kita nombor 2. Kalau bola sepak ni, kita tahu rumah tahun lepas MSM, kita berjaya muncul juara bawah 15 tahun. Hebat kita pencapaian dalam segi bola sepak, kena hebat. Begitu juga dengan bola jaring, rugby. Rugby ni kita semakin digeruni. Terima kasihlah Ketua Hosbah kerana sudi bekerjasama dengan kita untuk menjadikan sukan rugby di pusat kecemaran sukan rugby di SMK Hosbah. Tempatkan pelajar-pelajar bermain rugby ya. Kita ambil kita tempatkan situ dan digeruni. Dia pun bertanya SMK Hosbah ni duduk mana, nama Hosbah tu nama singkatan apa? Ditanya oleh rugby ni kena jual lah. Rugby ni memang first lah. Tun Hussein on rugby team nombor 1 lah. Kita berdepan dengan mereka. Kita hebat lah rugby. Tanyalah SMK Hosbah kena bantu meningkatkan kecembangan sukan rugby. Sukan yang kita rasa benar di Kedah ni kita dah berjaya meningkatkan imej, membina imej. Kita amat cemerlang lah. Jadi satu pasukan yang hebat lah untuk sukan rugby. Untuk pengetahuan tuan-tuan. Baik, memanah kita nombor 3, catur kriket pelayaran nombor 4, golf olahraga nombor 5, golf pun bagus nombor 5, olahraga nombor 5 tadi, badminton, softball 6. Badminton ni banyak atlet-atlet kita, pemain kita yang hebat, tetapi duduk di Kuala Lumpur sebab mereka tukar sekolah dengan agensi yang swasta yang so kita sini pelajar-pelajar kita, dia pemain kita yang itu menyumbang kepada negeri yang mereka belajarlah. Macam Johor pun, mereka masa MSM bersepak, mereka scout
murid-murid kita buat pergi Johor. Persetujuan waris tukar sekolah. Johor duit banyak, kita negeri miskin. Miskin pun tak miskin lah, tapi kita ada keupayaan untuk bersaing sebenarnya. Kita hebat juga. Walaupun kaya, tapi kita mampu juga bersaing dengan orang kaya. Baik, okey. Contohnya kita ada bola keranjang tempat ke-7, bola baling ke-8, timpung 9, camping bowling 10, tadesa, ni tadesa merosot sebelah, gimnastik tempat ke-12. Next, ada lagi tak? Bowling tu. Ini kita senaraikan dari segi sukan-sukan yang kita cemerlang: squash, bola jaring, bola sepak, rugby, memanah. Ini kumpulan sprinter dan kita senaraikan sukan yang di bawah, yang kumpulan climber, recovery, untuk kita tingkatkanlah pencapaian sukan. Itu sukan. Okay, next. Ni untuk makluman tuan dan puan, tahun 2023 ni, nombor 4 sini, Kedah kita tuan rumah pelayaran dan sepak takraw di peringkat MASM. Okey. Okey, ni jadual sukan untuk tuan dan puan, ketua. Nanti ada share, dah ada bahan share, tak apa, tengok saja, dengar saja. Sat-sat tengok tadi. Okey. Ini pasal-pasal sukan lah, yang ada sini untuk tuan dan puan laksanakan di peringkat sekolah, yang disesuaikan dengan tarikh-tarikh persekolahan. Ada 4 fasa. Akhir dengan olahraga lah, olahraga bulan 10. Okey. Sebab sesi 2023-24 bermula pada siang malam mas. Ini untuk pandang tuan dan puan lah, untuk undukan, untuk buat perancangan di peringkat sekolah. Okey. Next. Ni pusat-pusat latihan daerah pembangunan sukan. Ada situ. Sekolah mana olahraga jadi sukan, sekolah mana yang jadi pusat pembangunan sukan, perbum sukan. Baik, okey, ada lagi sukan. Ini pusat-pusat sukan, pembangunan sukan bola sepak. Okey, lagi. Okey. Ada rugby tadi. Polis ni kita pun nampak kita nak bangun polis sikit. Polis rugby pun itulah. Kita akan cuba bangunkan lah, rugby polis. Okey, satu lagi pelepasan. Tuan-tuan dan puan, di sekolah adalah terlibat sama ada murid atau guru yang akan terlibat dengan pelepasan kebenaran tuan-tuan dan puan. Akhirnya tuan-tuan dan puan lah yang akan membenarkan, walaupun dapat keputusan di BSKK ke mana ke, tuan-tuan ketua jabatan nak meluluskan cikgu ni boleh keluar ke, boleh tak keluar ke. Itu terpulang, itu atas pertimbangan tuan-tuan dan puan lah, rasa keluar. Kalau sekiranya meragui keluar kerap ke apa, bagi tahu kita akan buat intervensi. Sekolah pun tak bagus, tapi kerap keluar, kita pun mungkin tak sedap buat itu, dia punya tak potensi dia macam mana. So bagi tahu kita akan pergi ke sekolah, kita akan buat intervensi lah. Sebab kita mau juga PDP terjejas di sekolah. Kadang cikgu tu ngajak kita 5, tapi keluar kerap. Itu bagi tahu kita akan bincang balik dengan sama ada Majlis Sukan Negeri atau mana-mana badan yang nak beri kelulusan tu. Kita akan minta supaya dipendekkan tempoh ke. Mereka minta tu panjang, tapi sebenarnya pendek je masa tu. Kita akan bincang balik. So beragui sesuatu tak ingin pelepasan, sila hubungi kita di jabatan teman murid untuk kita buat intervensi yang sesuai lah, yang mungkin menjejaskan PDP di sekolah. Inilah permohonan yang tu lah. Sebenarnya kurikulum. Ini kurikulum yang ada kaitan dengan tadi pengisian PAJSK. Okay, next ada apa je? Inilah dokumen-dokumen yang tuan-tuan boleh tengok. Okay, next. Ini pelaksanaan. Next. Okay, ini 10 aktiviti utama yang PAJSK tu. Okay, before tak ada slide lah, satu ayat penting sini yang berkaitannya. Lagi? Before lagi satu penting. Tak ada. Okay, teruskan tadi lagi. Okay, inilah. Okay, pentaksiran kurikulum. Ada pentaksiran aktiviti kelab persatuan, ada aktiviti sukan permainan, pasukan badan uniform, ada juga pentaksiran aktiviti ekstra kurikulum. Ini terbaru sekali, iaitu di mana contohnya gotong royong di masjid yang dibuat sukarela tu juga dikira sebagai boleh isi dalam PAJSK.
ada satu boleh isi. Kita macam ada kematian, tolong yang kenduri ke, semua boleh. Ini komuniti sukarela murid yang ada guru pembimbing di sekolah. Baik, next. Okey, okey. Yang ni saya sebut awal tadi, sistem akan tutup pada 10 Mac. Maksud sistem lagi boleh diakses. Sebab tu kita ada jana peratus Kedah dalam pencapaian peratus PHK sebab sistem tak tutup lagi. Okey, next apa lagi? Okey, satu lagi tentang kurikulum juga. Saya suka nak beritahu jugalah, kita di Jabatan Pendidikan kita amat cemerlang dalam kurikulum. Ada yang kita mencapai di peringkat antarabangsa. Contohnya Sultan Mat Jiwa sampai ke US sana tu program STEM cemerlang. Baru ni kita siapin tengok pelepasan murid ke Bali, Indonesia. Murid SMK Daraman High 3 orang mewakili Malaysia di Bali, inovasi STEM. Kita dalam bidang kurikulum ni kita rasa macam amat cemerlang lah. Dari segi penyertaan, ada tadi dalam dari segi ni, dari segi penyertaan murid kita lah. Mari. STEM kita Johan 6 Johan bagi kebangsaan, itulah data-data yang ada yang boleh kita tengok berkaitan dengan penyertaan kita yang mendapat tempat di peringkat kebangsaan. Okey. Ini tu pencapaian tertinggi STEM. Kita 60,535 orang. Kita number 1 pencapaian paling tinggi dalam Malaysia. Pegawai dia tu Encik Zuhaili Zulkifli, dia sangat aktif. Kadang-kadang saya nak marah dia, pejabat ni ada sat hilang. Kita pun nak marah juga, pergi mana? Dia dari segi dia bekerja, dia pastikan sekolah-sekolah terlibat tu, dia buat intervensi, disampaikan ke sekolah untuk pastikan supaya sekolah-sekolah ni mendapat panduan latihan supaya untuk cemerlang kita bertanding dekat antarabangsa kebangsaan kita tempat. Kelab Persatuan Badan Uniform yang ni bersemuka pada tak ada online penyertaan murid kita. Dan setiap ni kita nak buat yang sehabis baik tu. Sebagai pegawai media pun dia tak nak buat apa dah. Hak dari NASA pun dia orang main. Dia orang Farabini. Apa nama? Dr. Florence Tans. NASA Amerika Syarikat angkasa lepas pun dia orang main dengan orang Farabi. Kita orang ada. So hebat tu, kita baca tinggi dah tu. Orang main gagah tak orang main Presiden Amerika macam dia. Tapi NASA punya orang dia main. Hebat tu. Kita setiap ni kita cukup kita Kedah ni kita tak hebat lah. Cuma nak relatekan dengan murid kita masuk sains itu dia tak ada korelasi. Itu sesuatu yang kita kena fikirkan lah. Dari segi kurikulum STEM, sains, teknologi, engineering, matematik, penyertaan budak kita tinggi. Tapi murid nak minat adalah sains, dia jadi itu satu yang difikirkan kenapa berlaku demikian. Itu tak tahu lah. Tapi minat mereka cerita inovasi, murid sangat minat STEM. Tapi nak fikir aliran sains nampak macam menurun. Tak itulah. Itu dari kerja sektor pengguna murid saya sayang lah. Ni pembelajaran kena fikirkan satu pula macam mana nak jadikan dia sebagai satu indikator untuk nak meningkatkan murid masuk ke dalam kelas aliran sains. Banyak. Okey. Ini pusatku. Okey. Pusatku okey. Untuk tahun 2022 ada 300 program dan untuk pusatku saya bercakap sikitlah. Tempat amat terhad. Bila buka tu tak ramai yang boleh tempatkan. Okey. Next. Ini jumlah murid kita yang kita boleh buat dalam tahun 2000 tahun lepas ialah cuma 2,810 peserta sajalah, melibatkan 700 dan tahun 700. Itulah yang data ada. Kemudian next. Ni 2023 kita rancangkan di Pusat Kukuh. Ini yang sekolah dah confirm untuk
dapat mendengar cuma 26 buah. Okey, next satu lagi. Ni. Okey, next. Okey. Satu lagi untuk pusat kukuh ni saya suka nak menyentuh jugalah. Kita di pusat kukuh, kita ada jurulatih dan juga jurulatih di sekolah yang berdapat pengiktirafan. Cuma adalah satu dua kes yang berlaku yang saya tak mahu sebut nama sekolah, di mana aktiviti lasak yang dilaksanakan pihak sekolah yang memberikan kecederaan yang serius kepada sama ada guru ataupun murid. Yang ni saya minta perhatian tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya untuk nak mengadakan aktiviti team building ke apakah yang melibatkan yang berisiko tinggi, yang aktiviti lasak, tolong hantar surat kepada sektor pengenalan murid untuk kita bantu dari segi keselamatan. Kita tak mahu ada isu-isu nanti yang dua berlaku kes tu tak ada menerima sebarang, kita tak diberi maklum untuk aktiviti itu. Bila berlaku, kita rasa kita boleh adakan kesihatan saja, tapi kita tak terlibat. So, risiko pada sekolah hantar surat ya. Kita akan nasihatkan sekolah untuk buat yang terbaik, memastikan keselamatan sama ada murid atau warga sekolah di building, supaya tidak berlaku kecederaan. Kita akan patuhilah. Sebab kemungkinan agensi luar dia rasa dia ada peralatan, apa nama apa tu yang terbang utang doang, apa tu apa nama, bukan drone apa tu, flying fox. Itu bahaya, sangat-sangat bahaya. Dia perlukan ketegangan tali yang macam mana, yang berapa tali. Bomba dia tak apa, dia mungkin pakai satu tali, tapi kalau pusat kukuh dia mungkin pakai 2 tali. Sebab kita bukan menyelamat, kita aktiviti latihan. Beza tu. Dia pun tak dapat expert. Walaupun itu diseliak oleh bomba ke, tentera ke apakah, hantar surat kepada kita untuk kita bantu sekolah dari segi kita nak, dari segi jurulatih tu. Tak begitu, Cik Rashid. Kita di pusat kukuh, jurulatih kita sama ada di pusat kukuh atau di sekolah yang mendapat latihan pengiktirafan sama ada sukan di air, tasik, laut, darat, hutan dan semua ada. Kita JU yang mendapat pengiktirafan dan mereka amat terlatih. Dan mereka ni mendapat latihan, mendapat kepakaran, kemahiran dengan pembayar sendiri. Kadang-kadang yuran kursus sampai 400, 500, tapi dia bersanggup menyertai semata-mata untuk nak pastikan keselamatan kaki tangan kita dan juga murid-murid kita dalam keadaan selamat. Sanggup belajar sendiri. So minta tuan-tuan ke depan ni 2023 ni tolong hantar surat. Saya beri contoh Mak Jiwa, dia nak buat aktiviti lasak, dia hantar surat kat kita. Kita pergi cek kolam tu kandungan kimia ke pun kita pergi cek. Takut sakit cek pun turun dalam kolam tu ada bahan kimia ke apakah, sabar tak jawab. So kita sebab-sebab macam tu. Kita ada jurulatih yang kita boleh arahkan mereka untuk pergi ke lokasi untuk buat semakan, pastikan keselamatan tu diutamakan. Baik, okey. Itulah tentang cerita sikit pasal pusat kukuh. Data semua ada. Sangat itulah sangat. Jurulatih. Okey, next terus ni. Kemudahan. Okey, satu lagi kita nak nilah kemudahan yang ada di pusat kukuh ni dah tak boleh pakai dah, expired dah. Dan kita pun tak guna. Bila guna, dia melebihi tarikh luput expired date lah. Dia punya kegiatan flying fox, halangan tinggi semua tak boleh buat dah pusat kukuh. Sebab benda tu dah melebihi tempoh hayat dah. Perlu penyelenggaraan, perbaikan, gantian, baru kita boleh buat. Walau bagaimanapun kita masih lagi buat benda-benda yang kita boleh buat. Okey. So nak pusat kukuh dong, jangan. Sehingga saya dah tahu banyak dah keseluruhan sektor pengenalan murid. Puan Zaitun lebih masak lagi? Ada minit lagi? 1 minit lagi? Ha? Oh tak, okey, habis dah tu. Kacir. So, tuan-tuan dan puan, kelebihan perbuatan sekalian tak apalah, kita rujuk lah dalam QR code yang tuan download itu, akan boleh tengok. Dan saya bagi pihak sesungguhnya Jabatan Penjagaan di Kedah sektor murid mengucapkan terima kasih atas perhatian tuan dan puan. Sesungguhnya tugas kita, amanah kita, tanggungjawab kita adalah kita untuk bantu khususnya murid kita lah supaya selamat dalam apapun
keselamatan, kepada kantin dan sebagainya, pergerakan-pergerakan luar, mintalah patuhi SOP surat kali yang telah ada di dalam pengurusan kita, sebab kita bimbang takut berlaku kes-kes tu kita tak memenuhi, tak mematuhi SOP tertentu lah. So terima kasih tuan puan, khususnya pengetua, pengetua pusat, pengetua wakil-wakil yang memberi keutamaan untuk hadir sehingga ke saat ini masih lagi setia menunggu. Hebatlah tu, dengan umur-umur ni kira hebatlah no. Terima kasih semua, dan sesungguhnya tugas-tugas yang kita laksanakan ni sangat amat besar, amat penting kepada negara kita Malaysia, untuk pastikan generasi yang akan berwasi ni dan kepada generasi yang cemerlang dan boleh mencemerlangkan lagi negara. Sesungguhnya yang baik itu semua daripada Allah Ta'ala, segala kekurangan itu daripada saya. Sehingga setakat daripada saya, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.